Ding dong, ding dong. Okay, 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Anda masih ingat siapa saya? Macam biasa, yang riang-biara itulah saya Farah dan rakan sekepala saya Mira dalam segmen podcast Kotak Suara. Jadi Mira, topik episod kita pada kali ini ialah support business member. Support business member. Alhamdulillah kami masih di sini bertenaga dan sentiasa memberikan anda topik-topik yang menarik. Mungkin sama macam pengalaman yang berlaku dalam hidup anda, mungkin juga tak. Tapi yang pasti kami sembang berborak dengan cerita yang berkait rapat dengan kehidupan kita. Betul tak Farah? Iya, betul Mira. Jadi, minggu ni kita berdua akan cerita pasal apa ya? Kita berdua? Kau yakin ke kita berdua? Siapa cakap kita berdua? Kita masih ada tetamu ya. Buat pertama kalinya kita jemput tetamu luar. Tetamu yang mungkin lepas ni korang semua boleh follow dia. Seorang lelaki yang cute dan sangat friendly. Saya dah cakap Mira. Dulu dia kerja dengan Fly FM tau. Siapa dia Farah? Hari ini kita bersama dengan Wen Ong Eugene. Hai Wen. Hai Farah, hai Mira. Bukan main. Intro. Betul ke I sebut nama you tu? Benar. Tapi okey je. Alah. Benar Benar Oh, okey. Tak boleh je panggil Ben. Boleh Macam lagi senang je kalau panggil Wen. Okey. Tergamang kejap kan. Jadi Wen, boleh tak Wen kenalkan diri? Sebabnya saya pasti ramai orang yang nak kenal dengan Wen. Mungkin bakal menjadi follower-follower baru Wen ke. Wen boleh lah bagi tahu nama, kerja kat mana, siapa nama jiran sebelah, apa nama jiran rumah ke. Sebab buat pertama kali kan orang luar join podcast kami pada hari ni. Wow, okey. Tak adalah sampai nama jiran ke apa. Jiran pun tak kenal. Okay, hi semua. My name is Vernon. Boleh panggil Vern. So, yes, macam Mira cakap tadi, I used to work in Fly FM tapi sekarang dah tak lah. I work in Media Prima now under the department called Omnia, which is yang deal dengan klien and buat iklan untuk TV3 and other channels. Nak cakap tu pun dah penat dah. Menarik. Farah, kita hari ni kita ada tamu yang level DJ Fly FM lah Farah. Itulah aku rasa rendah diri ya. Okay, mana kita terus ada. dengan topik kita hari ni, support business member. Ven mesti ramai kawan kan? Ramai tak kawan Ven yang ada business? Actually ramai jugalah. Ever since PKB ni, ramai yang macam korang mesti tahu lah, ramai yang kehilangan kerja semua kan. So ramai juga member Ven yang start business dia sendiri and quite kreatif jugalah. Pada pendapat Wen, perlu ke kita support business member ni? Dia actually depends lah. Tapi kalau pendapat Ven memang perlulah sebab kita kena support each other kan. Macam apa hashtag tu, kita jaga kita. Sebab member kita pun nak cari rezeki and kita pun as a good friend kita kena support lah dia supaya dia berjaya dalam hidup ke apa kan. Baru kita boleh cakap aku kenal dia. Kalau Wen cakap tadi kita perlu kan support business member ni. Jadi kalau Wen sendiri macam mana Wen menunjukkan support untuk business member tu? Okay lah, from experience ada je like ramai member-member Wen buat business kan. Tapi here's the thing, kalau dia buat business, tak semestinya kita support dia dengan beli produk dia. Boleh je kalau, sometimes kalau I tak beli produk dia, Ven akan share produk dia macam retweet ke, share kat IG story ke. Kita just tolong-tolong dia promote lah. So, supaya macam dia punya reach ke exposure dia lagi tinggi. Walaupun followers kita tak ramai ke apa, mana tahu like follower kita yang akan tengok produk dia, dia pun interested nak beli daripada member kita. So, tak semestinya kita yang belilah produk dia. Macam tu. Kalau Ven sendiri kan, Ven akan support bisnes kawan yang rapat atau semua jenis kawan Ven? Dia depends. Sebab kalau kawan rapat, mesti dia orang cakap, guys, I ada start business ni, so tolonglah support ke apa kan. Tapi kalau, let's say, I tengah scroll random IG story ke apa and member I share business dia, dia tak cakap apa-apa pun. So, kita just tolong-tolong share lah, walaupun tak rapat. Tapi, like I said lah, kita just tolong dia share supaya mana tahu rezeki dia ke apa. Ya, benda betul. Tu, sebab benda tu free je kan. Kita share bukan bayar pun. So
kita just tolong each other lah. Setuju tak kalau Mia cakap dalam bisnes ni tak ada istilah kawan? Setuju, sebab bercerita sikit lah personal experience. Ni adalah spicy sikit. Wow. Wow. So member-member Wen dulu ada start business. Tak nak cakap lah business apa, tapi bukan makanan lah, dia jual produk. So Wen tak involved dalam business ni sebab Wen tak pandai sangat lah when it comes to business or anything. So Wen just tolong promote. Tapi diorang adalah 2-3 orang, diorang do the business together. Lepas tu memanglah first bila buat business tu semua orang macam like shock kan. Okay lah, aku buat business, kau buat ni, kau buat tu, and everything. Tapi lama-lama start perasan lah bila emotions dia start to clash dengan business. Macam seorang rasa dia buat lagi banyak kerja daripada orang tu, then start lah gosip-gosip semua. So bagi Wen, tak tahu lah pasal korang kan, better jangan involve business dengan kawan, especially kalau kawan macam colleagues, office ke apa, kawan-kawan kerja, I think boleh consider lagi lah, sebab mana tahu kerja lain. Tapi kalau kawan daripada, let's say kawan daripada sekolah ke, daripada uni ke, dia memang, kalau Wen tak advise lah, sebab risk dia memang tinggi. So macam ni, eventually business dia pun dia stop sebab dia orang tak ngam, orang tu buat hal. So and benda tu eventually akan affect personal life, sebab macam kalau kita keluar mesti dia cakap pasal business dia orang mesti macam discuss business. So lama-lama orang pun fed up lah nak layan member tu, sebab everything jadi pasal business dia. Macam korang faham tak? Faham? Lagi-lagi kita yang kerja kan, korang mesti tak nak pergi mamak dengar like Mira dengar Farah cakap pasal business dia. Tak nak bosan. Bosan. So maybe korang pun ada experience macam tu ke? MLM ada. Oh, ML. Kau pun ada cerita. Cuba cerita. Adalah dia. Biasalah kawan lama yang dah lama tak jumpa kan. Lepas tu dia tiba-tiba ajak keluar. Lepas tu sembang pasal MLM. Lepas tu sembang macam kaya sangat. Tapi bila time bayar, split bill. Kata kaya. Raja lah. Taklah aku minta sirap air je pun. Aduh. Wait, sorry. MLM tu apa guys? Multi-level marketing. Aduh, nama bukan main canggih. Kan? Yelah. Ingat Mobile Legend. Oh lol. Tapi kalau kita cakap pasal dalam bisnes ni nak support business member, kita tak boleh nak paksa orang untuk, contoh kita buat bisnes, contoh Mira buat bisnes. Mira tak boleh paksa kawan-kawan untuk beli barang Mira, tak boleh paksa untuk kawan-kawan Mira promote bisnes Mira. So macam kalau diorang memang nak buat, diorang akan buat. Ya. Kalau korang tengok dekat Twitter lah, baru-baru ni cawangan Burger King di Perancis ada dia tweet, dia encourage orang supaya order makanan dengan McDonald's gara-gara lockdown, sebab cawangan McDonald's dekat sana kira berada dalam keadaan yang tak stable lah, macam diorang punya perniagaan dah merosot. Jadi itu menunjukkan macam kita sedia tahu yang McDonald's dengan Burger King ni adalah pesaing rapat lah dalam industri fast food. Tapi bila dalam zaman-zaman pandemik ni, diorang pun boleh support each other. Apatah lagi kita yang berniaga kecil-kecilan ni kan. Jadi apa pendapat Wen tentang hal ni? Okay, so here's the thing Actually I baru baca semalam, McDonald UK kan? Yang tweet tu cawangan Burger King Perancis, dia encourage McD UK, orang supaya beli dekat McD UK. Betul. That's what I saw lah. Tapi I saw another thing juga, yang Adidas support Nike ke Nike support Adidas. So macam kalau korang suka beli sneakers mesti tahu Adidas and Nike punya ni kan. So kalau business besar yang multi-billionaire ke multi-million punya company boleh support each other tanpa berkira dia punya losses ke apa, kenapa kita tak boleh? Padahal kita bukan ada business sendiri, kita bukan kompetitor dengan kawan kita pun. So macam tak tahulah, maybe one of the perception is ramai takut share sebab in our time sekarang kan, macam Wen selalu kenal lah, orang selalu kacau, dia buat product review, dia buat ni, influencer, So bagi Wen macam benda tu kadang-kadang okay, kadang-kadang annoying lah. So maybe ada some people dia takut nak share banyak sangat or promote banyak sangat produk ke business member dia sebab dia takut dengan pressure daripada orang luar.
Orang sibuk bercakap. Padahal orang tak tahu pun benda yang sebenar. Macam korang lah, let's say Mira promote business Farah ke apa kan. Lepas tu Vern cakap macam, Mira kau ni influencer wah, promote barang, product review, apa? Tak suka. Dia kalau Dia macam macam sekali pedih dua tak tau. apa. Dia eventually akan jadi negatif lah kan. Betul. So one of the issue bila when Vern used to kerja kat company lama dulu, and Vern nak keluar pergi shopping ke apa dekat rumah I kan. So usually I pakai mask. Sebab kalau I terjumpa kawan-kawan yang tak rapat, meaning like kawan-kawan sekolah yang kita macam sekadar high bye semua tu, dia orang start lah cakap macam, you dah nama besar sekarang, you dah ni dah famous wah, gambar dengan artis you know. Padahal dia orang tak faham. Kadang-kadang orang especially kawan-kawan lah yang jenis bukan rapat sangat ni, macam cakap yang jenis high bye tadi tu, diorang tak tahu bila diorang tengok kita kerja, mungkin lah bagi diorang kerja yang yang macam melibatkan artis ke ataupun melibatkan social media. So bagi diorang macam something yang orang boleh tengok dekat laman sosial. So bila diorang tak tahu yang sebenarnya kerja kita macam mana, dia tak tahu macam mana keseronokan, pening buat kerja semua tu. Dia nampak macam best lah. Kalau jenis yang kawan rapat, dia cakap, kita tak ada masalah tau. Kalau jenis yang macam, Mira faham lah maksud Vern tu. Jenis yang macam, tak tahulah dia ni cakap ke, dia puji ke, ataupun dia ni sebenarnya peduli. Yes. Sebab, macam Vern respon lah. Takkan aku nak post benda sedih kan. Macam bos aku marah ke, aku tak suka buat kerja ke. Mestilah post benda yang happy-happy. Betul. Logik lah. Betul. Kadang-kadang benda-benda ni dia berbalik kepada attitude lah. Okay, contoh let's say ada satu situation. Okay, Vern ada business Vern ada business. Lepas tu Vern jumpa kawan-kawan Vern. Contoh Vern jumpa Mira dengan Farah macam, aku kan kawan kau kenal lah support aku, belilah barang aku yang aku jual, takkan tak nak beli. So macam Vern sebagai penjual yang buat business tu, Vern rasa Vern bagus ke buat macam tu? For me is depends lah. Kalau business dia baru lagi, tak patut lah. Sebab walaupun dia offer free, kalau dia tak nak Vern bayar, like usually I'll try to bayar lah. Kalau dia offer free, I try to bayar, dia tak nak, I tolong dia macam promote kat IG, ke Twitter ke apa. Macam tak guarantee orang akan datang ke apa, tapi kita just tolong dia promote je. You know, in a way kita repay balik lah. Sebab macam kesian member kita yang baru nak up tu kan. Walaupun dia ni business, tapi kalau let's say dia bagi 10 orang free, rugilah dia modal dia untuk hari tu kan. Betul. Kalau company besar tak apa lah. Macam Farah tadi, TOS pun tak boleh bayar Farah? Sirap ais. Salah, sirap ais. Tapi kadang-kadang orang yang penjual ni, yang buat bisnes ni, macam Vern cakap tadi, dia takut. Dia tak nak share sebab dia takut orang bercakap. Dia takut dapat something yang negatif yang mengganggu dia punya kerjaya ke, dia punya kehidupan ke. So macam Vern kan, Vern rasa macam mana nak atasi masalah orang yang bitter ni, orang yang cemburu bila tengok kita buat bisnes? Dia ada one way je lah. Kita ignore je dia. Kita jangan kisah. Sebab macam mana, at the end of the day, bukan orang ni yang bagi duit kat kita, bukan orang ni yang support kita macam financially ke apa tau. So dia seorang tak suka, biarlah, tak payahlah. Jangan kacau kita jangan kacau dia. So kita promote je business. Tapi kalau ada orang dia tak nak orang tahu business dia tu business dia kan, korang buat je lah anonymous, buka IG page ke apa, tapi jangan cakap korang owner IG page tu. Korang just promote acah-acah business member korang ke. Betul. Faham? So bagi orang yang macam dia macam kan setengah orang kan dia macam segan kan, macam malu lah nak promote business dia, tapi bila cakap pasal orang lain dia lagi yakin macam tu. One more thing, tak stress lah kalau kita orang tak tahu kita ada business kan. So kita boleh avoid apa-apa yang kita cakap tadi. Yang macam asal kau ada business, kau kaya lah. Kaya kan. Macam tu. Okay. Contoh lah kan, kalau Vern diberi peluang, Vern nak buat business apa? Benda ni memang I dah fikir lama lah, tapi this one in the future. Either I nak buat business baju, macam level-level Pastel Mota ke, Stone & Co yang local-local, tapi macam hype beast punya baju kan. Hipster-hipster macam tu. And I nak buat business ni, I nak buka restoran lah, tapi macam cafe-cafe yang hipster juga. Wow. Kalau ada rezeki lah. Amin, insyaAllah. Okay Farah, kenapa kau tanya Vern nak buat bisnes?
Sebabnya aku nak tanya, apa yang Wen akan buat kalau ada kawan yang cakap dekat dia okey, yang dia akan support bisnes Wen tadi dengan promote kat laman sosial. Tapi Wen kena bagi, contohnya Wen nak jual baju kan, kena bagi baju tu free dekat dia. Ataupun bila Wen nak buka cafe hipster, dia harap yang Wen akan bagi diskaun atau tak perlu bayar terus. Apa yang Wen akan buat dan apa yang Wen rasa bila ada kawan yang cakap macam tu? Macam ni lah. I akan tengok daripada business owner point of view. Okay. I will tengok. Let's say kawan tu cakap dia nak promote kan. Obviously, I akan tengok dia punya followers and dia punya apa? Dia punya insight. Like engagement. So, apa guna dia ada 500, let's say lah dia ada 1,000 ke 2,000 followers ke apa. Tapi views dia, likes dia sikit je. So macam bagi I no point lah. Kalau dia nama besar, boleh lah cakap okay, I bagi you free tapi you kena buat posting ni macam ni untuk I. So kita macam deal business lah at the end of the day. Sebab kalau kita nak invest pun, macam business side, kita nak invest mesti kita tengok investment tu jadi ke tak. Kita tak boleh main invest kan. So this is the time where kita kena straightforward lah dengan member tu. Kalau dia nak accept, okay lah. Kalau dia tak nak accept, nampaklah dia macam mana dia punya attitude ke mindset dia towards support member tu. Tapi yang Mira perasan, yang jenis member-member yang jenis minta free, minta diskaun ni, diorang sebenarnya tak adalah follower banyak sangat. Biasa yang ada follower, maksudnya jenis yang attitude yang bagus ni, dia tak minta tau benda free daripada kawan-kawan yang dia buat bisnes. So maksudnya dia berbalik kepada attitude juga. Contoh macam kita kena tahu kita ni kawan yang macam mana dengan orang yang buat bisnes tu. Kalau kita nak support dia, kita bagilah lebih. Jangan minta diskaun. At the same time, orang yang buat bisnes tu pula, contoh kawan kita yang buat bisnes, jangan paksa kita and jangan harap anything. So dua-dua kena side, kena ikhlas. Betul tak, Wen? Betul. Sebab kalau macam tu kita lagi ikhlas nak tolong. Betul. Kadang-kadang kawan kita pun ada je yang tak support kan. Kalau korang tak nak support, korang diam. Kalau korang tak ada benda nak cakap, korang diam. Kalau korang tak nak post, tak nak like, tak nak share, korang diam. Jangan korang condemn dia. Sebab orang yang buat bisnes ni, diorang kena stay positif. So korang janganlah condemn. Yes. Sebab for example, korang tahu kan Pastel Mota. So yes, few years back I thought Pastel Mota ni brand baru, like baru start tau. And baru-baru start dah famous. Tapi kalau I research balik, actually brand dia dah ada 10 tahun dah. Dah lama. Wow. Okay. And tapi dia start up like 3-4 tahun yang lepas. So from there nampaklah benda tu bukan senang. So kita perlukan support yang consistent lah. Betul. Kalau ada modal kita boleh bagi influencer ke free ke tolong promote. Betul. Tapi kalau tak ada, kita kena harapkan kawan-kawan kita lah untuk tolong kita promote kan. Betul. Tolong daripada segi promote dan juga sokongan moral, ataupun kalau tak nak bagi sokongan tu diam je lah. Yang tu pun satu bentuk sokongan juga. Dengan diam. Betul. Kalau tak boleh sangat pun korang buat macam tadi, buat create satu bisnes tanpa orang tahu yang tu bisnes korang. Itu pun salah satu juga. Kalau rasa macam tak yakin, tak boleh tahan ke orang cakap apa, diam cukup lah. Betul. Tapi itulah Wen, kita banyak lagi benda nak cakap. Tapi kita dah sampai pula dekat penghujung segmen podcast ni. Sekejap je kan. Banyak sebenarnya kita nak sembang dengan Wen. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang, takat ni je kita boleh cerita. Ada tak kata-kata terakhir daripada Wen? Kata-kata terakhir Wen, kalau datang when it comes to business ni, tolonglah support each other. Sebab kita sama-sama nak naik kan. So macam kalau Vern as a kawan, mesti Vern bangga tengok business member Vern tu dah successful, dia pun hidup okay kan. So macam kita kena saling tolong each other lah. Jangan nak iri hati ke, jangan nak bitter dengan business kawan. Tapi tu pendapat Vern lah. Kalau korang ada pendapat, korang boleh share je. Jangan kecam pula. Ya, betul. Yang paling penting attitude. Kita sebagai kawan nak support business member kita, jangan bagi negative vibe dekat diorang. Kalau kita ni kawan yang baik, kita tahu cara terbaik macam mana nak support business member kita. Tak semestinya dalam business, dalam everything. Mungkin kawan kita ada masalah dalam kehidupan ke, kita kena jadi salah seorang kawan yang baik. Dan kepada orang yang buat business sendiri tu pula, jauhi toxic people.
Clear your mind, stay positive, okay? Dan jangan harap atau paksa apa-apa dari member kita untuk beli ataupun promote. Dua-dua side ni macam mana cakap, kena ikhlas. Macam mana kalau orang nak ikuti perkembangan Vern? Orang tak puas kat sini kan? So macam mana orang nak ikut perkembangan Vern? Ada tak alamat sosial yang boleh share ke? Kalau you guys nak follow, korang boleh follow my Instagram, which is Vernon Ong 97. VERNONONG 97. Okay. Jangan lupa So- lepas ni mungkin follower Vern lagi naik ke? Hopefully. Okay, jadi masa pun dah suntuk walaupun banyak lagi benda yang nak sembang dengan Wen. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan jemput Wen lagi pada masa akan datang. Terima kasih Wen sebab sudi datang ke rumah kami yang tak seberapa ni. Thank you korang. I so had fun sembang-sembang benda ni dengan korang. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada anda semua kerana setia mendengar podcast Kotak Suara. Sekian sahaja daripada saya, Farah, dan rakan saya Mira. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye! Bye.